Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam podcast pendidikan bersama Dr. Jaka. Saya Jamil Adimin. Dan saya Quduri Ahmad. Kita sekarang berada dalam episod yang episod 632 Dr. Quduri. Alhamdulillah. Dalam episod 631 yang lepas kita telah membincangkan tentang quality education, competency assessment. So, rasanya yang lepas kita belum habis ya. Oh, belum. Jadi, intro ya, tidak habis walaupun kita makan masa hampir lebih 1 jam, tapi rasanya belum habis lagi. Tapi ialah tajuk quality education ini dan apatah lagi ada dua lah, tu quality education, satu lagi ialah competency assessment. Dia syarat dengan konsep, syarat dengan teori-teori di belakangnya, syarat dengan literature review, dan ia adalah berkaitan dengan pendidikan masa kini, pendidikan abad ke-21. Dr. Quduri, kalau boleh kita ulang sedikit sajalah untuk mengingatkan balik apa yang kita telah bincangkan tentang quality education dan tentang competency assessment sedikit ya, Dr. Quduri. Boleh ulas sedikit apa itu quality education, Dr. Quduri? Secara pendeknya lah, Dr. Jamil, kita harus bermula di tapak yang betul bersama dengan rakan-rakan kita yang memperjuangkan quality education di UNESCO. Diletakkan pada SDG 4. SDG 4 tu Sustainable Development Goal ya. Dr. Jamil, baik di UNESCO, dan diletakkan sebagai ENCHON Declaration yang menyatakan by 2030 tu kita nak semua kita dapat hidangkan quality education untuk semua, inclusive education untuk semua, bukan eksklusif, untuk semua, bukan eksklusif, untuk semua, tapi kita hidangkan quality education. Dan term quality education tu mula diguna di US pada 2011. Lama dah. 2011 dia dah mula melihat quality education apabila mereka menyedari pendidikan, kalau terus dia dengan pendidikan itu, dia kata tak malu, nation at risk. Itu zaman George Bush rasanya. Ya, nation at risk tu saya ada kat sana 1985 86 lama lagi. Dia start talking about nation at risk, tapi dia sedar okay, we have to go for quality education, dan UNESCO tangkap yang itu, kita nak quality education for SDG 4 tu quality education. Ngam. Tapi Dr. Jamil kan, kita kena tengok betul-betul lah quality education tu apa, sebab kita tak nak kita bercakap quality education, mereka bercakap quality education, tiba-tiba kok lain. Yalah. Susah juga kita nanti kan. Sebab saya ada dengar ada kawan-kawan saya cakap quality education tu maknanya pendidikan berkualiti. Saya lain ya. Kita sebut lain. Saya rasa lain tau Dr. Jamil. Kan pendidikan quality dengan pendidikan berkualiti. Lain tu kan? Lain kan pendidikan quality dengan pendidikan berkualiti. So saya nak ingatkan diri saya dan rakan-rakan di luar sana, mari kita sama bezakan bahawa bila kita bercakap tentang pendidikan quality dan yang mereka perjuangkan, pendidikan quality itu sebenarnya bukan pendidikan berkualiti. Bukan. Macam mana Dr. Jamil diperingat itu? Bahawa pendidikan quality itu bukan pendidikan berkualiti. Kalau pendidikan berkualiti ini selalunya lah, kalau boleh saya sedikit, kita selalu kita bandingkan dengan orang lain, kita dah buat macam ni, so pendidikan kita berkualiti. Tapi sebenarnya bukan itu. Betul. Bukan itu. Betul. Bukan kita nak kata pendidikan kita, apalagi kita sudah ada ni berkualiti lah. Betul. Kita dah boleh boleh bersaing dengan negara-negara lain, murid-murid lain. Maknanya kita sudah berkualiti. Tapi yang dikendaki dalam pendidikan kualiti oleh SDG 4 itu bukan itu. Betul. So pendidikan berkualiti itu, Dr. Jamil, kalau saya boleh simpulkan sikit lah, dia adalah berkaitan dengan kemenjadian, bukan berkaitan tentang hidangan.
Gitu ya. Okay. Bukan hidangan pendidikan itu berkualiti. Tetapi kualiti hasil dari pendidikan itu ialah kualiti yang tertanam dalam diri orang itu. Sebab kita sekarang nakkan anak-anak kita itu ada kualiti. Kita bukan menuju kepada hidangan pendidikan yang berkualiti. Yes. Dia nampak macam ada sikit, tapi lain lah Dr. Jamil. Lain lah. So kalau bolehlah kita sama dengan diorang. Ada orang bercakap bukan kena menghasilkan kualiti itu kena berkualiti. Boleh. Tetapi berkualiti itu adalah jalannya, tetapi pendidikan kualiti itu adalah hasilnya Dr. Jamil. So we have to talk about the product rather than the process. Boleh. InsyaAllah. Kalau kita boleh pagarkan diri kita kat situ, kita mungkin akan bersama dengan mereka. Sebab pendidikan kualiti itu ataupun quality education itu menjadi goal ataupun matlamat yang keempat SDG. Matlamat yang keempat iaitu pendidikan quality. Malahan yang lepas Dr. Khairil sebut tentang bukan saja quality, tapi high quality education. Yes. High quality. Itu siapa? Siapa? Satu negara. China saja yang China saja buat ya. Kita high semua pergi pada quality education, dia pergi kepada high quality education. Tengok dia nak duduk di depan juga Dr. Jamil. Dan dia kata quality education is one of the UN's top sustainable development goals. Yang keempat tadi. Sebab dia kata kalau nak hidup orang-orang ini nanti dapat menjunjung sustainable development, kan? Sustainable development, maka pendidikannya mesti pendidikan quality. Tapi dia tidak bercakap tentang pendidikannya mesti berkualiti. Lain Dr. Jamil. Betul. Lain. Dan kalau kita lihat di situ SDG 4 itu menyatakan bahawa the UN explains its fourth sustainable development goal SDG is to ensure inclusive and equitable quality education. Quality education. Inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Betul. Jadi so kan tipenya promote tak lifelong learning. Itu tunggu. Ya, nanti masa depan tu jawabnya tu. Jadi kalau kita berhenti pada sekadar melaporkan pencapaian murid kita dalam peperiksaan, katalah SPM, maknanya setakat itu saja kita laporkan pencapaiannya bagaimana, berapa A dan sebagainya, dia tidak sustainable lah. Tidak sustain lah, maknanya berhenti situ, sedangkan dia mestilah berterusan. Betul. Berterusan. Pendidikan itu mesti berterusan. Kita pernah bercerita dulu kan. So education is important and many areas of the world lack access to free pre-primary, primary and secondary education. Not to mention affordable option for technical, vocational and university studies, but it is not enough for education to be accessible. Kan kalau gitu kita perlu lihat semula sistem kita kan Dr. Jamil. Betul. Sistem kita yang mempelajari mata pelajaran berakhir dengan peperiksaan dan pendidikan dia berhenti bila dia gagal peperiksaan. Ataupun pendidikan dia berhenti apabila peperiksaannya dia punya result tak berapa bagus. Dia tidak meneruskan pelajaran. Kan tak sama dengan semangat itu. Tidak sama. Dan kalau saya baca yang ini lagi menarik nih. Dia kata itu baru yang dikatakan quality education kan. It is also has to add value to the lives of the children. Di situ. Jadi itu yang itu quality education. Yes. The to add value to the lives of the children and young adults attending school. Kalau budak itu dapat D atau E, dia tambah tak quality to the life of the children? Belum nampak. Kan? Tak nampak. Kalau sekian belajar selepas 11 tahun belajar, dia matematik dapat D. Itu quality macam mana tu ya? Itulah. So, kita fikir tak betul? Kita fikir tak apa. Kita sebenarnya apa yang terbaca ni buat introspection lah kan. Betul. Okay. Kita kita nilai, kita evaluate diri kita dulu. Sebab kan kita dah besar Dr. Jamil kan. Kita bekerja dan menghidangkan pendidikan kepada rakyat Malaysia. So apabila orang pergi kepada 2030 tu, kita align tak dengan mereka?
Gitu. Yes. Okay. Itu tentang quality education yang sepatutnya kita pahami. Bukan pendidikan berkualiti. Quality education maknanya kita mendidik dengan tujuan untuk menghasilkan anak-anak yang berkualiti, gitu ya? Betul. Yang berkualiti itu anak-anak. Bukan pendidikannya. Bukan pendidikannya. Itu ya? Itu berpusing-pusing. Yang berkualiti itu anak-anak. Anak itu ada kualiti. Yes. Ada kualitinya. Yes. Bila ada kualiti maknanya dia boleh hidup lah. Yes. Kalau tidak, macam mana nak hidup? Bagaimana nak menyumbang kepada negara? Bagaimana nak menyumbang kepada kemakmuran negara, kesejahteraan negara, kepada perpaduan dan sebagainya lah. Kepada keharmonian negara. Betul. So, itu anak-anak yang dihasilkan daripada quality education. So, untuk mereka menjadi warga dunia yang dihormati, kualiti apa yang harus ada pada mereka? Kan? Ya, kualiti apa yang harus kita tanamkan mereka sudah apabila kita lepaskan dia, dia boleh menjadi warga dunia yang dihormati. Ya. Jadi bila kualiti apa, soalan kualiti apa, misalnya kualiti yang diamalkan oleh negara-negara lain, bukan kita saja. Kita kena bersama dengan mereka, kau buat apa, mari kita buat sama-sama. So that bila kita lagakan mereka 2030, yes, kita ada kualiti itu. Ya, jadi anak-anak kita boleh menyumbang bukan sahaja kepada masyarakat setempat dia, bukan tempat dia lahir sahaja. Keluarga, kepada masyarakat setempatnya, kepada negara dan kepada dunia. Aduh. Itu barulah kita pendidikan the quality education. We are talking about quality education. Betul. Okay. Quality education bukannya education quality. Ini. Okey, tak apa. Kita apa ya? Alright. Bila kita satu je, kita itu konsepnya. Bagaimana kita nak mengembangkan pendidikan kualiti itu, Dr. Ray? Itu apanya tadi? Bagaimana? Sebab kita kadang-kadang orang cakap je tahu apa itu pendidikan kualiti, tapi bagaimana nak buat? How to go about quality education? Itulah Dr. Jamil, saya beberapa kali mengikuti video Ustaz Siddiq. Almarhum Ustaz Siddiq Fadil. Ya. Saya muridnya lah. Saya pun pernah juga guru dengan. Kita kena tinggalkan exam oriented dan pergi kepada character oriented. Sebelum dia meninggal, dia telah tinggalkan itu. Dia bercerita tentang karomah insaniah, dia cerita tentang insan sejahtera. Saya, Dr. Jamil, bila melihat itu, saya cakap dengan diri saya, inilah quality education yang menanamkan pelbagai kualiti positif dalam diri manusia. Tetapi dia harus bermula dengan definisi pendidikan itu ialah proses menanamkan ilmu, amal dan adab ke dalam diri manusia. Menanamkan ilmu, amal dan adab. Kalau kita bertolak daripada situ dan bukan hanya menanamkan ilmu, bukan hanya mengajar mata pelajaran akademik untuk tujuan peperiksaan, bukan hanya memberi pendidikan dalam mata pelajaran akademik untuk tujuan peperiksaan. Saya ulang Doktor, saya ulang tu supaya apabila kita boleh bebaskan diri kita daripada lingkaran pemikiran bahawa kalau sekolah untuk mendapatkan pendidikan itu pergi ke sekolah, belajar mata pelajaran untuk tujuan peperiksaan, yang itu kena bebaskan dari lingkaran itu dulu. Kena bebaskan lingkaran. Lepas itu, soalan yang kedua, kalau bukan itu, apa yang nak diisi? Sebab Dr. Jamil baru-baru ini, apabila cerita kita menghapuskan, hari itu kan kita buka dengan menghapuskan peperiksaan. Orang bercakap, student have no reason to learn. And teachers have no reason to teach. So maknanya peperiksaan, if there is no examination. Yes. So peperiksaan jadi reason. So kita kalihkan reason itu daripada menyediakan anak kita untuk peperiksaan kepada membangun karakter. Itu karakter apa? Kualiti itulah kalau kita tanamkan pada anak-anak kita, barulah anak-anak kita bersedia untuk berfungsi di pentas global. Ustaz Siddiq kata bina watak. Yes, dia kata karakter itu watak, watak itu akhlak.
Kalau saya seronok ada. Kalau nak global sangat guna karakter. Tapi kalau nak lokal guna watak. Kalau nak nampak macam Arab sikit guna akhlak. Ada satu lagi dia kata apa? Bina watak bukan otak saja. Macam mana? Yes. Kita kena bangunkan watak dan bukan hanya otak. Oh, yang itu. Itu Dr. Jamil, bila Ustaz Siddiq cakap tu, saya terperli. Saya terkesan. Saya kata, astagfirullah, rupanya watak, bukan otak. Sebab kita punya UPSR hanya untuk di sini saja. Yes. Di sini saja. Yes. Watak itu bukan di sini saja kan? Yes. Di sini dan di Yes. kan? Oh, pandai Dr. Jamil. Pandai. Itu. Jangan itu. hanya membina Betul. otak. Betul. Benalah watak juga. Saya Itu cuba jawab soalan pada Dr. Jamil tadi, quality education itu apa? So kalau quality education itu bukan hanya otak tetapi watak. Ada jawapan Dr. Jamil? Betul. Ada jawapan. Dan kalau kita lihatlah ucapan Ustaz Siddiq itu nampaknya macam mudah. Bukan hanya sekadar bahasa. Ya. Benalah watak bukan saja otak. Itu nampak mudah, tapi bila kita fikir-fikir, ya betul. Ya. Betul. Ya. Jadi quality education itu bukan hanya membina otak. Jadi otak saja. Betul. Berapa A kau dapat? Betul. Itu otak sebenarnya, membina otak. Tapi kita tak boleh. Maknanya kita pendidikan kita agak sempit dia punya cakupannya, ataupun ialah agak sengit lah kalau, ataupun tidak seimbang, Betul. tidak holistik jika kita hanya membina otak. Betul. Tanpa membina watak. Itu besar kan? Berkalih dari hanya otak berorientasikan peperiksaan kepada watak berorientasikan karakter. Itu kan berkalih tu. Berkalih. Itu betul. berkalih tu. Betul. Besar dia punya Dan nampak kan Dr. Jamil, kalau kita berkalih watak dan berorientasikan karakter, semua dapat faedah. Ya, betul. Semua orang. Betul. Semua dapat. So kalau semua dapat faedah, yang kata inklusif dalam 2030 tu dapat kita. Dan di situlah juga yang digambarkan sebagai pendidikan kualiti. Yes. Yang dikatakan kualiti itu bukan hanya membina otak, tapi dengan berwatak. Itu maknanya adalah kualiti yang membina otak itu bukan tak ada kualiti, ada juga, tapi tentulah yang membina kedua-duanya itu lebih tinggi kualitinya daripada hanya membina otak. Betul. Cuba Dr. Jamil terus terang, lama kan kat lembaga peperiksaan dan majlis peperiksaan jadi ketua kan? Ya, ketua kan? Ya, betul, benar. Mungkin tak dalam peperiksaan tu semua orang dapat A? Tak mungkin. Tak mungkin. Kita potong siap-siap. Tak mungkin. Kita dah potong siap-siap. Sama ada di lembaga ataupun di majlis, tak mungkin semua. Di mana-mana pun badan peperiksaan begitu. Kan? Tidak mungkin. Badan peperiksaan. Tak mungkin. Kalau so selagi berorientasikan peperiksaan, kita rakyat Malaysia kena bersedia anak kita yang kita sayangi itu mungkin gagal. Betul Dr. Jamil? Ya, betul. Dan kalau dia gagal, mungkin dia akan menganggap diri dia tak dapat faedah daripada pendidikan. Betul kan? Betul. Macam mana kita nak bebaskan rakyat Malaysia daripada itu? Berpindah daripada otak kepada watak. Saya nampak ketawa-ketawa seronok, tetapi rupanya cabarannya besar. Ya, betul. Dan kalau kita lihatlah Dr. Qadri, bila bercerita pasal quality education tadi kan, dia bukan sahaja membina, tapi kalau kita lihat secara lebih dalam lagi, dalam kita mendidik, ada satu yang paling mudah lah, iaitu kalau kita lihat, kita nak memberi kepahaman kepada murid kan, dalam penguasaan ilmu tu, kita murid nak faham itu pun ada konsep. Betul. Konsep faham tu. Saya petik daripada Zahari Osman Universiti Melaya ni. Bagus dia punya artikel dia tentang quality education. Dari Osman adalah fellow Institute of Mathematical Science, Faculty of Science. Matematik juga ya? Mathematical Science. Orang matematik orang saya lah tu. Lebih kurang saya lah. dia ada menulis di Sinar Daily. Dia kata, there are several perspectives of education, about education. Dia kata, according to dia merujuk education theory of Professor David Perkins, Harvard Graduate School of Education. The goals of education are to teach for understanding.
understanding, kepahaman. To help students learn to use knowledge to solve as unexpected problems rather than recite back facts, and to develop a culture of thinking in the classroom so that students think critically and creatively, thereby gaining intellectual empowerment. Dr. Zari dia bercerita tentang, dia ambil satu contoh understanding dalam penguasaan ilmu. Understanding itu bukan sekadar faham dan sudah. Tidak. Ada tuntutan kepada understanding itu. Tuntutannya ialah dia kata to solve problem, to develop culture thinking in the classroom juga. Itu understanding. Jadi bagi Zahari Osman, the primary skill was learning is deep thinking, which involves the flexible and active use of knowledge. Use of knowledge. Betul. The use of knowledge itu Betul. nanti datangnya quality education. Betul. Use of knowledge. Betul. Dan kita pernah cerita bahawa menggunakan ilmu, knowledge itu ilmu, mengguna itu dia mengamalkan ilmu. Betul. Tapi kalau dia cuma mengguna ilmu untuk bukan kehidupan seharian, bukan untuk berfungsi dalam masyarakat, bagi kita belum sampai kepada kompeten. Betul. Sebab dia hanya sampai skill je, mahir saja. Orang, murid-murid yang boleh mengguna ilmu itu, dia hanya sampai kepada kemahiran. Dia belum sampai kepada kompeten. Yang kita ceritakan juga nanti. Jadi quality education ada kaitannya dengan competency learning, competency assessment nantilah. Jadi kalau setakat skill saja belum. Sebab kita kata, saya setuju dengan itu. Satu guna, satu apply. Ya. Apabila kita menuntut ilmu, hanya berhenti dekat ilmu saja, kita tak dapat apa-apa, Dr. Jamil. Tak dapat apa. Saya cerita-cerita dengan cucu-cucu saya tu, macam mana tahu Datuk macam itu pula tu, kata. Sekarang gini, kalau kau ada duit dalam poket kau 1 juta, dan kau tak tahu nak buat apa dengan duit tu, macam mana cerita tu boleh berlaku dengan cucu-cucu? Wah, itu yang seronok tu. Macam saya mana duduk salam saja lepas solat isyak, kau nak cerita dengan cucu-cucu tu, boleh saja kau pergi sekolah tu. Sekolah tu kau belajar tak belajar tu. Kau dapat apa? Dapat apa tu? Sekolah dapat apa? Sekolah tu dapat apa? Budak-budak kadang pelik juga, macam mana tu tak tanya sekolah dapat apa? Tu sekolah dapat apa gitu, kena dapat tu. Lepas tu yang Ustaz kata dapat ilmu. Betul. Saya terus confirm dapat ilmu aja lah tu. Ilmu aja. Maknanya dia pergi sekolah tu dapat ilmu yang banyak. Dr. Jamil, budak-budak tu yang saya tanya tu semua mumtaz dah grade-nya. Sekolah menengah ni. Dia sekolah rendah pun semua mumtaz. Sekolah mumtaz saja. Mumtaz saja. Masa ni dah sekolah menengah lah. Betul. Sebab tapi tu dia measure mumtaz tu, Dr. Jamil, itu pun kita yang keluarkan itu. Kita lah yang keluarkan. Itu measure ilmu saja, Dr. Jamil. Ilmu. Tetapi ilmu. tidak cerita tentang macam mana guna ilmu. Saya teruskan tadi, ada duit 1 juta, kalau tak boleh guna buat apa? Dia menung dia. Wah, tu ya. Ada duit 1 juta tapi tak boleh pakai. Satu lagi, atuk kan kat kebun kan. Ada kebun berpuluh-puluh ekar tapi tak buat apa-apa. Tengok je atuk kaya ke tidak. Tak. So yang perlunya guna ilmu. Dan untuk itu kau kena tahu 2 perkara. Cakap dengan cucu-cucu tu. Satu, kompetensi, dia nak sebut pun susah. Apa tu? Satu, karakter. Apa dia tu? Itu atuk akan kita jumpa minggu depan baru atuk cerita. Maknanya kalau boleh saya fahami, doktor, bila doktor berinteraksi dengan cucu-cucu, berkomunikasi dengan cucu-cucu, bersembang-sembang kan, maknanya cucu kita, cucu doktor, cucu saya, cucu orang lain ni, kalau yang dikejar itu ialah ataupun A pun mana ilmu, dia cuma membina otak sajalah. Yes. Yang dikatakan watak oleh Ustaz Siddiq tu,
Belum sampai. Tak jadi. Tak jadi, Tak jadi. So, lagi sekali maknanya kalau yang didapat hanya ilmu, tapi tak tahu bagaimana menggunakan ilmu dalam kehidupan seharian, apatah lagi untuk menyumbang kepada kesejahteraan ummah, kesejahteraan negara. So, dia belum sampai. So, apa jadi Dr. Jamil kalau semuanya A tapi nak mengurus adik-adik pun tak tahu? Kalau semua A suruh jaga rumah pun tak tahu. Bayangkan ya, dia tidak terjemahkan ilmu dia kepada amal. Ini perkataan amal, betul, dia betul, masuk amal. betul. Itu sebab kalau saya baca Syed Naqib Al-Atas, yang rendah lah Dr. Jamil. Saya kalau baca yang tinggi itu pun susah nak faham yang rendah tu. Tapi yang saya dapat faham ialah pendidikan adalah proses menanamkan ilmu, amal dan adab. Kan? Menanamkan ilmu, amal dan adab. Menanamkan tau Dr. Jamil. Ilmu, amal dan adab, bukan ilmu je. Okay. So maknanya kalau kita berhenti kat ilmu, kita 1/3 jalan Dr. Jamil. Tak sampai kita. Tak sampai. Tak sampai. Amalnya mana? Sebab Dr. Jamil sebut kompetensi itu, yang nyampai kepada kompetensi itu amalnya Dr. Jamil, bukan ilmunya. Amal itu lagi kena tengok juga dengan beradab atau tidak. Yes, amal itu mesti berasaskan ilmu dengan beradab. Maknanya kalau ada ilmu, ada yang Dr. Jamil sebut tadi, yang Zahari Osman tadi, ilmu itu mesti tahu dan faham. Ya, betul. Tahu dan faham. Dia ilmu tak boleh dah berilmu tapi tak tahu, tapi tak mantap. Ilmu, tahu dan faham. Amal itu boleh buat. Ya. Yang adab itulah menjaga yang kau buat tu berdasarkan ilmu. Barulah ilmu. Dia amal dengan boleh apply itu berbeza Dr. ya? Yes. Okey, kalau saya tengok di sini kalau saya masih baca Zahari Osman the primary skill was learning, kemahiran was learning is deep thinking, which involves the flexible and active use of knowledge. Mengaplikasikan di mana? Aplikasikan knowledge di amal pada saya. Di mana tu? Dia bukan kalau hanya pasal dia bercerita pasal skill. Dia belum sampai kepada kompetensi. Betul. Sebab kompetensi mesti sampai kepada mengamal. Betul. Dengan adab. Betul. Tapi kalau di sini deep thinking which involves the flexible and active use of knowledge. Kita setuju. Tapi dia hanya sampai kepada peringkat kemahiran. Baru skill. Deep thinking. Baru deep thinking. Deep thinking itu dia baru mahir. Betul. Tadi ilmu tadi satu ialah pengetahuan, tahu dan faham. Tapi dia tak boleh berhenti situ. Dia mesti ada kemahiran. Yes, untuk kemahiran itu mengaplikasikan. Betul. Untuk mengaplikasikan sahaja baru sampai kepada kemahiran. Belum sampai amal. Betul. Baru dia boleh buat. Saya betul belum amal. Amal dengan amal lain kan? Oh, lain. Lain kan? Amal dan amalan pun lain. Tak saya. Amalan pun lain. Dia tu itu dia pendidikan kualiti. Itu pendidikan kualiti. Kita nak pergi kepada pendidikan kualiti, tapi ialah kena rakan-rakan kita yang kita hormati pandangan seperti itu, tapi kita pun rasanya ada pandangan yang bukanlah berbeza, pandangan yang lebih sikit lah. Kita lanjutkan sedikit kepada bukan hanya kita tuntut anak-anak kita bukan hanya menguasai ilmu dan kemahiran yang deep thinking apa semua tu, tetapi kita nak mereka tu menjadi amal dan amalan mereka. Saya nak blunt lah Dr. Jamil. Kadang orang susah sangat nak faham tu, entah dipengaruhi oleh Ustaz Siddiq ke tidak. Saya nak blunt ni. Kalau pendidikan kita hanya mendapatkan ilmu, dapat grade bagus, itu bukan pendidikan kualiti Dr. Jamil. Bukan Dr. Jamil lah. Bertolak dari Tubuk Mufrad, pergi ke Alam Shah, lepas Alam Shah dapat straight A. Itu bukan pendidikan kualiti Dr. Jamil. Belum. Kalau yang A itu hanya menunjukkan tahunya atau fahamnya kepada ilmu. Belum. Itu tak masuk pendidikan kualiti. Dan kalau Malaysia hanya berhenti di situ, cakap Ustaz Syed itu, tak sampai kita masuk pada definisi pendidikan kualiti itu. Kita mesti menerjemahkan ilmu yang kita dapat kepada amal dengan beradab. Maknanya kompetensi.
Baru sampai ke pintu. Belum masuk lagi Dr. Jamil tu. Belum masuk Belum masuk lagi. Sebab maknanya kita belum boleh mengukur performance atau prestasi. Tak nampak. Sebab yang nampak aksinya kan. Yang itu tak nampak. Tak nampak. Kalau grade tu tak nampak apa. Walaupun bukan grade lah Dr. Kodri. Kalau kita lihat di sini yang dirujuk oleh Zahari Osman tadi, dia berujuk Perkins, Harvard tadi kan. Perkins also emphasize on developing on a range of understanding performance in which student go beyond the information given and develop insight into important concept. Betul, dia mempunyai konsep yang baru, yang lain. Bagi saya itu masih belum sampai kepada kompeten, belum boleh diukur kepada prestasi nanti. Sebab dia hanya masih lagi pada peringkat skill, belum sampai kepada peringkat kompetensi. Betul. Sebab orang seperti ini, walaupun dia hebat, Dr. Kodri, walaupun dia hebat, boleh bercerita di apa ni, tapi boleh lawan kan? Boleh lah, iyalah. Dia katalah dia hebat bercerita di bilik kuliah ataupun di apa ni, suruh ke padang, belum tentu. Betul. Kan? Sebab belum tentu. Sebab nanti kompetensi itu dia boleh sampai kepada lapangan. Right. Okey. Semalam ada seorang prof, saya tak sebut namanya, prof hebat, bentang. Okey. Bentang tu. Sekali dekat ujung tu, do you all agree with me? Bentang. Semua orang angguk kecuali saya. As usual. Can I just disagree with you all? You tahu tak Dr. Jamil apa yang dia cakap? Ini yang aku cari. Saya ingat dia nak belasah saya depan-depan tu. Allow me to disagree with you. Oh, I'm looking for this one. Ini yang aku cari. So, okay. Contohnya, this good. Kita hormat. Memang bagus. Memang bagus. Kita tak kata apa ni. Tapi alangkah bagusnya kalau dibenarkan kita untuk sesekali untuk kata boleh tambah tak? Boleh tambah. Ya. Gitulah. Ada yang poin yang ketiga kita. Another skill that is worth learning, bebas belajar kan. Sebab kita belajar ni betul. Bagi David ke Zahari tu. Yalah, Zahari Perkins ni dia kata kita belajar ni bukan hanya untuk peperiksaan. Betul lah. Setuju. But dia mesti go beyond examination. Yes. Go beyond remembering the fact. Ataupun luahkan semula fakta. Tapi dia mesti deep learning, mesti kepada develop insight into important concept. Okey, betul, setuju. Memang kita sangat setuju. Dan dia sambung lagi, dia kata another skill, masih gunakan skill dia gunakan kata skill that is worth learning is thoughtful learning, which is defined as learning rich with connection making across subject matter learning that is necessary for insight and deep thinking. Memang itu sangat diperlukan. Betul. Sangat diperlukan untuk quality education. Sangat diperlukan. Tapi belum sampai kepada sebab kita dia sampai kepada kemenjadian tu. Betul. Dan sebab UNESCO 2050 murid itu menjadi macam mana? Betul. Tapi Dr. Jamil kan dan rakan-rakan, jangan bila dengar kami bercakap mengatakan kami anti peperiksaan tau. Bukan tau. Itu kena betulkan lah. Bukan. Kita bukan orang yang kita cari makan kat peperiksaan dulu 30 tahun. Dan yang mereka bentuk dan menghidangkan peperiksaan tu adalah kami. Kami bukan anti peperiksaan, bukan. Tapi saya setuju dengan apa yang disebut oleh Ustaz Siddiq yang tak nak berorientasikan peperiksaan tu. Betul. Tapi bukan kata kita anti buang peperiksaan, bukan gitu. Kita pun bukan anti deep learning, bukan anti meaningful learning, bukan. Kita memang kita sokong sangat-sangat. Sangat diperlukan. Betul. Tapi kita tambah sikit lagi ya. Dan yang keempat ni saya rasa Prof dari Osman, education is crucial in nation building. Ini cantik. Yes. Education is crucial in nation building. Oh, definitely. Thus, it is important for the policy makers and implementers to view education in a broad and intellectual perspectives. Betul. Setuju.
sempit sangatlah kalau education tu hanya berorientasikan peperiksaan. Sempit sangat. Betul. Itu sebab bila quality education tu Dr. Jamil, salah satunya ialah untuk menyedarkan diri what is that real education all about. And then dia letak kat situ yang dikatakan perkara yang semua orang mesti dapat, inklusif. Apabila dia jadi peperiksaan Dr. Jamil, dia jadi eksklusif. Dia jadi eksklusif. So kita gubah yang eksklusif tu jadi inklusif. Macam mana? Oh, itu kena belajar lah lama-lama tu. Jadi kami kalau boleh ya, kalau gunakan Prof Zahri allow us to tambah sedikit saja tadi tu, which involves the flexible and active use of knowledge. Active use of knowledge itu maksudnya apa? Bukan hanya menggunakan ilmu dalam bilik aja, bukan untuk nanti lulus periksa, bukan hanya untuk apa, tapi kita nak supaya dia menjadi amalan. Diamalkan secara beradab. Amal. Dia Dizahirkan menerusi amal. Ilmu dengan amal. Dalam ilmu tu kami cadangkan adanya pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ada di situ. Yang ilmu. Bukan menentang ya, sabar mencadang je. Tak, cadang je. Takut juga. Takut juga. Fellow. Dan memang kami setuju deep learning, deep thinking, insight and deep thinking itu memang kami sokong sangat-sangat. Nah, kita guna bahasa almarhum Dato' Yaakob. Apa tu? Alangkah baiknya kalau. Alangkah baiknya kalau ditambah sedikit. Bukan salah. Alangkah baiknya kalau. Okey. Dan Prof Zahri Osman dia merumuskan quality education requires sustainable policies. Oh, definitely. Memang kita sangat definitely. Itu setuju 100%. Sustainable policies, well-planned implementation. Yang itu tak bangkang, tak tambah. And procedures so that students could develop deep understanding of the subject matter contents that they learn in classroom. Setuju. Okay? Setuju. To develop understanding among learners, we need to develop effective framework for teaching and well-designed curriculum. Definitely. Okay, kita setuju ya. Dr. Jamil, apa jadi kalau kita tak ada well design tu, dia mungkin end up with knowledge only without understanding. Dia mungkin end up with data only without information. Dia mungkin end up with itu saja menghafal untuk dunia peperiksaan dan that's all. Dia tak boleh buat ke mana-mana. Tak boleh buat ke mana-mana. So with that, yang itu kita support lah Zahri. Kita support. Dan yang lain-lain memang kita support lah. Cuma kita nak sikit saja. Alangkah baiknya kalau especially untuk anak-anak kampung, untuk anak-anak yang lemah ni kan. Jadi dia tak sampai Alam Syah, tak sampai Tuan Fatimah ni. Kena dilanjutkan kepada konsep competency assessment. Okey, boleh. Kita berpindah kepada kompetensi Dr. Gori. Apa? Sebab dia ada kaitan tadi kan. Sebab kita cadangkan supaya pembelajaran itu bukan hanya pembelajaran setakat understanding, bukan setakat application of knowledge. Betul. Sebab application of knowledge itu dia belum tentu lagi dapat diamalkan. Betul. Belum tentu menjadi amalan. Betul. Dan beradab sebab kompetensi itu tadi ada kaitannya dengan yang kita sebutnya. Okey, Dr. Gori, apa itu kompetensi, Dr. Gori? Ya Allah, itu kan berat soalan-soalan macam itu tu. Okey, saya macam mana ya? Bukanlah buat sendiri tu. Berdasarkan apa yang saya bertemu sana sini, ramai orang tanya macam yang Dr. Jamil sebut, kompetensi itu apa? Kompetensi itu apa? Termasuklah cucu-cucu saya atau kompi apa tu? Kompeten apa tu? Kompetensi itu apa? Macam mana nak jawab nak ada yang bahasa Melayukan kompetensi sebagai kecekapan, tapi bukan cakap kecekapan. Tak gitu pula. So kompetensi bagi saya lah, bagi saya Jamil. Kompetensi itu ialah amal berdasarkan ilmu dengan beradab. Yang paling mudah lah. Saya kompi pada 3 saja, tapi mesti amal, dan amal bukan amal kosong saja. Dia mesti berdasarkan ilmu
dengan beradab. Okey. Maknanya ada amal, ada ilmu. Dalam itu sudah ada sudah ada pengetahuan, kemahiran dan nilai. Betul, betul. Ilmu tu mesti pengetahuan dan kemahiran dan kefahaman. Gitu. Ya. Amal tu dibuat amal dah, tapi ini yang banyak orang tidak bersama dengan saya. Okey. Saya kata adab itu bukan adab sopan. Bukan Adab sopan. yang kata adab tu bukan adab sopan. Jangan terus lompat. Habis pada apa? adab sopan. Habis apa? Okey. Adab itu maknanya menjaga. Menjaga Menjaga. Maknanya adab tu jaga. Menjaga amal itu berdasarkan ilmu. Dijaga tu. Sebab bila kita amal, ianya berdasarkan ilmu ke tidak. Menjaga amal berdasarkan ilmu itulah adab. Adab dalam konsep itu. Yang itu. So bila adab, jangan terus lompat adab sopan. Dia tidak boleh, ilmunya lain, amalnya lain, adabnya lain. Tak. Dia ilmu amal adab ni ialah ilmu diterjemahkan kepada amal dan dijaga bahawa ilmu tu, kalau ilmunya satu, amalnya satu. Dia tak boleh ilmunya satu yang diamal cuma setengah. Itu tak kena. So saya rasa yang ini perlu Dr. Jamil, perlu diadres, bercakap di mana-mana bahawa apabila kamu ada ilmu, kamu tahu dan faham. Boleh? Boleh? Apabila kamu ada amal, kamu boleh buat. Ya. Apabila kamu ada adab, kamu boleh jaga. So berkata tu, tahu, buat, jaga. Menjaga Okey, berarti kat situ. Kalau dah selebut, jangan selebut. So that apa yang disebut kompetensi itu boleh beramal berdasarkan ilmu dengan beradab. Dr. Jamil, itu kalau perlu dihafal-hafal lah. Sebab kalau tidak bergerak ke situ, kita hanya tertumpu pada penguasaan ilmu dan diukur di peringkat peperiksaan. Bangsa kita cuma ada dalam 5 tahun je Dr. Jamil sebelum 2030. Ya. Kalau kita tak bergerak ke arah situ, kita tak bersama dengan diorang. So kalau boleh tadi tu apa dinyanyikan ke dinasyidkan ke di apa menarik juga kan. Itu tunggu budak-budaknya. Sebab antara cara untuk menanamkan apa ni karakter pada betul ya melalui nyanyian. Betul. So kalau saya lanjutkan sikit Dr. Jamil sebelum habis, sebab kita nak cerita tentang competency assessment ni. Saya nak bawa satu continuum lah Dr. Jamil. Satu continuum yang sesuai dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita. Kita bertolak dari potensi. Kalau Dr. Jamil baca falsafah pendidikan kebangsaan, dia tidak lepas daripada potensi. Ya, betul. Dan potensi itu yang diadres dia ada 4 Dr. Jamil ya. Potensi apa? Potensi jasmani, emosi, rohani, intelek. Alright. Betul? Ya. Dia tak ada sosial Dr. Jamil. Jerry. Tak ada ya? Ya. Bukan Jerry saya. Bukan. Okey. Jangan ketawa Dr. Jamil. Dia JERI. So kalau JERI itu, lepas tu kita kata tadi menanamkan 3. Apa yang 3 tu Dr. Jamil? Ilmu, amal, adab. So kalau address falsafah pendidikan kebangsaan, yang 3 kali 4 tu mesti nampak Dr. Jamil. Ya. Maknanya ilmu, amal, adab dalam konteks jasmani, emosi, rohani, intelek. Kena nampak tu. Kena nampak betul. So that apabila potensi itu kita tanamkan kepada dia ilmu, amal, adab itu kita tanamkan, kita gabungkan, dia boleh jadi kompetensi. Ya. Pelan-pelan ya. So potensi tadi dengan diserapkan ilmu, amal, adab, dia boleh sampai kepada kompetensi. Kenapa kompetensi penting? Sebab untuk kita beraksi dalam masyarakat, kita kena ada kompetensi. Ada potensi jadi tak cukup Dr. Jamil. Okey. Dan dengan ilmu, amal, adab yang berpisah-pisah, kita tak mampu untuk membuat atau beraksi dalam masyarakat. So that kita kena ada kompetensi untuk beraksi. Setelah ada kompetensi untuk beraksi, orang pandang semua tu baru nampak prestasi, performa. So kaitan antara potensi, kompetensi dan prestasi kena jelas. Tu apabila kita aksi prestasi orang kampung nampak, semua orang nampak, kita baru jadi amalan. Kita bertolak dengan amal tadi Dr. Jamil kan? Tapi kat sini amalan yang dibuat, praktis orang putih kata, amalan. Daripada amalan yang nampak tiap-tiap hari itulah barulah timbul akhlak atau watak atau karakter.
Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. So, perkara perjalanan dari potensi ke karakter itu Dr. Jamil adalah suatu perjalanan yang cantik, dan jangan ada di antara kita menyatakan bahawa karakter itu boleh diajar gitu-gitu saja. Dia mesti melalui perkembangan daripada potensi kepada penanaman ilmu amal adab, kepada kompetensi, kepada aksi, kepada prestasi, kepada amalan, barulah sampai kepada karakter. Okey. Kalau itu dapat diterima, yang kita nak tumpu sekarang ni bukan hanya mengukur ilmu dalam diri orang itu, tetapi mengukur kompetensi. Sebab beraksinya dia untuk membantu keluarga, untuk membantu masyarakat, untuk membantu negara, untuk membuat sumbangan kepada perkembangan ummah, ialah kompetensinya. Barulah ditengok aksinya, baru nampak prestasinya, baru diletakkan karakter. Karakter ni bukan ada macam karakter grade tu, Dr. Jamil. Karakternya pangkat 1, karakternya pangkat 2. Dia bukan gitu. Bukan gitu, Semua yang Allah Ta'ala bagi berbilion-bilion orang ni pelbagai-bagai karakter, sebab Allah Ta'ala masukkan potensi yang berbeza-beza. Betul kan? Betul kan? Betul. Potensi yang berbeza-beza itu apabila kita didik, of course kompetensinya berbeza-beza. Of course dia punya karakter berbeza-beza. So perbezaan karakter itulah yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuy, sampai begitu pula. Begitu. Ya, kalau semua sama, bayangkan satu Malaysia semua nak jadi Perdana Menteri, apa boleh tahu Dr. Jamil? Tak boleh. Semua nak jadi macam Anwar Ibrahim, duduk sama-sama gitu. Dia mesti ada yang jadi petani, ada yang jadi cikgu, ada yang jadi imam, ada yang jadi nazir, macam Dr. kan. Tapi tak semua boleh. Kalau satu kampung ni semua jadi nazir, tak boleh kan? Satu jawatan satu dia. All those are karakter yang Allah Ta'ala beri. So Dr. Jamil, okay, nak come back to the competency assessment. Bertahun-tahun kita bergumam dalam peperiksaan dan pentaksiran, kita tumpu banyak kepada pentaksiran penguasaan ilmu. So kali ini kalau kita nak menyertai pendidikan kualiti Dr. Jamil, tak boleh situ. Kita kena bergerak dalam penggemblengan ilmu amal adab kepada pentaksiran kompetensi. Okey, saya berhenti situ. Teruskan Dr. Jamil. Bermakna Dr. Khori, kalau begitu kan, dengan memang daripada potensi tadi akan lahir ilmu, dan ilmu tu kalau ilmu sahaja yang ditanamkan ilmu dalam seorang. Potensi itu diberikan oleh Allah Ta'ala, tapi orang itu ditanamkan ilmu. Dan kalau sampai situ sahaja yang diukur, yang ditaksir, dia akan menjadi pencapaian saja. Yang tadi. Betul. Pencapaian saja. Pencapaian saja. Dia belum kepada kompetensi, apatah lagi untuk menjadi prestasi. Betul. Jadi untuk mengukur prestasi, kalau mentaksir prestasi, dia sebenarnya selama ni kita silap lah Dr. Khori. Kita kata, okey, murid-murid yang mendapat semua A ada banyak ini. Sebab ni bermakna prestasi sekolah kita ada sebanyak ini. Macam tak kena Betul. So kalau balik kepada ustaz kita, otak dan watak, kalau peringkat tu kita hanya mengukur otak, Dr. Jamil. Hanya mengukur otak. Sedangkan yang diperlukan adalah watak. So, tak sampai. Apabila sampai kita tidak mengubahkan diri kita kepada mentaksir kompetensi, tak sampai watak. So, hanya sampai otak. Kalau matlamat kita nanti ialah karakter ataupun watak ataupun akhlak, kalau tak berpindah ke kompetensi, tak sampai. So, dia mesti mengikutlah potensi, ilmu, kalau nak ukur pencapaian bolehlah. Boleh. Kompetensi, ilmu, amal, kompetensi, baru karakternya, karakter, wataknya. Prestasi. Dan prestasi itu wataknya. Betul. Dia tidak boleh tiba-tiba watak tak boleh. Tak boleh. Jadi kemenjadian kepada watak itu harus diukur dari kompetensinya. Tak boleh hanya dari tingkatan ilmunya saja, tak boleh. Tak boleh. Kan? Again saya ulang kalau bila saya bercerita macam tu bukan saya go against peperiksaan tau. Tidak. Tapi kita menyatakan kalau kita berhenti kat situ tak jadi. Kita kena lanjutkan, bukakan kita punya paradigma itu kepada pentaksiran kompetensi supaya kita dapat sentuh watak, karakter, akhlak.
Okey, Dr. Lee, sebelum kita pergi kepada apa itu pentaksiran kompetensi apa ya? Pentaksiran kompetensi dan bagaimana nak mengukur kompetensi, saya nak sikit Dr. Lee, kompetensi ini kalau kita lihat dia bermula daripada pekerjaan, Dr. Lee. Okey. Kompetensi dalam pekerjaan. Sebab dia teori dan sebagainya, kompetensi ini, kompeten sebagainya, dia digunakan oleh orang-orang yang menjuarai human resource. Betul. Bagaimana kita boleh ambil kepada pendidikan, Dr. Oh, itu seronok. Okey, ceritanya apabila Amerika sudah kalut dengan nation at risk, dia sampai kepada apa yang dipanggil outcome based education. Okey, outcome based Bila education. outcome based education tu, outcome-nya Dr. Jamil bertolak dari kompetensi. Bukan Dia tak boleh daripada outcome based itu, attainment. outcome-nya just attainment penguasaan ilmu saya tak cukup. Bukan daripada attainment, Tak cukup. bukan daripada aptitude, Betul. bukan daripada general Betul. ability. Betul, lambat sangat kata dia. Ini cerita kan bertolak dari Yuri Gagarin. Naik bulan. Yang naik ke bulan. Naik bulan. Ah. Yang John Kennedy marah betul. Kenapa? Macam mana dia boleh naik dulu? Oh. So kita tak nak Yuri tolakkan Gagarin, apa tu orang duduk dalam roket untuk naik dan turun lagi. Kita mesti berusaha untuk landing kat bulan juga. Itu dah John F. Kennedy. John Kennedy. Right. Masa tu Leonard apa tu? Okey, tak nak Yuri Gagarin. Dia kata we have to change our education. Yuri Gagarin ni orang Rusia kan? Orang Rusia. Dan Amerika yang Rusia ni sentiasa Masa tu sentiasa memanglah. ada perang dingin ni. Pada dia kata Rusia ni tahu apa. Sekali naik dulu dia. Dulu. Okey. Jadi when they talk about outcome based education, outcome, dia kata education yang biasa ni tak boleh, kita kena tukar pada outcome based education. Dekat situlah timbulnya perkataan competent. Competence kan? Ya. Sebab dia competence ni sit at the heart of your HR system, human resource system. Dia kata they can and should be integrated into all people's processes. An effective competency model will give you a common language of performance digunakan common language of performance and the way we do things round here. Okey, menarik ya itu ya. Okey, jadi di situ dia tanya what are competencies? They are underlying characteristic which enable someone to perform a learning. To perform a learning, kalau kita boleh rujuk balik apa ni Prof Zahari Osman tadi kan, to perform a learning and job, learning and job. Better in more situations, more often with better results. Gitu. Di sini maknanya kalau dalam persekolahan memanglah pembelajaran lah, learning lah kan. Tetapi kalau dalam alam pekerjaan, job lah, pekerjaan, career dan sebagainya. Jadi dia boleh digunakan. So kompetensi di sini boleh digunakan sama ada untuk tujuan pekerjaan ataupun tujuan pembelajaran. Okey? Betul. Masa saya di sekolah dulu kan ada 4 peringkat je Dr. Jamil. Tahu, faham, boleh buat dengan betul. Ya. Itu apa benda? Apa tu? Kompetensi. Kompetensi lah. Iya. Kompetensi lah kan. Saya tak nak awak semua cuma tahu dan faham, lepas tu itu tak boleh buat langsung apa benda. Dia mesti tahu, faham, boleh buat dengan betul. Dr. Jamil, saya semasa kat lembaga peperiksaan saya create 6 band. Okey. Orang Sabah, orang Tanjung Karang dia ketawakan saya tu. Diingatkan belum? Itu satu. Satu lagi dia kata kalau yang bawah sekali apa? Your pen. Atas sekali apa? Pancake. Gitu. Okey. Dia kata yang pertama tu tahu. Tapi tahap yang kedua tu tahu dan faham. Dia kata gitu. Tapi yang ketiga tu tahu, faham dan boleh buat. Tahu, faham, boleh buat dengan beradab. Itu semua kompetensi Dr. Jamil. Kompetensi. Dan kalau kita lihat ini pernyataan ini sangat menarik Dr. Koroi. Competencies are those factors that distinguish membezakan the best from the rest in a given role. Role. Iya, betul.
Factors that distinguish the best. The best itu ialah quality kan Dr. Kodi? Oh, definitely. Tadi yang kita cerita pasal quality education kan? Betul. Jadi di situ kaitan antara quality education dengan competency. Balik ke situlah tu. Balik ke situ kan? Aduh. Menarik kan? Menarik. Ini bukan saya, ini saya kutip daripada Cuma kutip. saya cuma kutip. Yang Dr. Jamil punya ada pandangan lain kan? Ada. Ya, dia semua menggambarkan those factors that distinguish, membezakan. Yes. The best quality from the rest. Betul. In a given role. Betul. Role tu. Kalau dia hanya menguasai pengetahuan atau menguasai ilmu dan mahir dalam menggunakan ilmu itu, dia belum sampai ke kompetensi. Betul. Sebab in a given role tu tadi tak sampai. Orang yang hebat dalam matematik, hebat dalam apa, tapi kalau suruh menyelesaikan masalah tak boleh, tak guna juga. Betul. Belum sampai kepada quality education. Betul. So education harus menuju kepada akhlak, tapi perjalanan untuk sampai akhlak, untuk sampai karakter, singgah di tengah-tengah kompetensi. Itu membezakan di antara belajar hanya untuk ilmu ataupun belajar untuk ilmu, amal dan adab. Di situlah pentingnya kita punya Dr. Jamil. Kita punya kaedah, kita punya model, kita punya sistem untuk mentaksir kompetensi. So kalau tadi kita bersetuju bahawa kita kena shift pendidikan kita hanya daripada pendidikan otak kepada pendidikan watak, kita juga pentaksirannya kena shift daripada hanya mentaksir pencapaian kepada mentaksir pencapaian dan kemenjadian, dan untuk tengok kemenjadian kena tengok kompetensi. Barulah kita boleh ukur nanti dia punya prestasi. Betul. Ini satu lagi pernyataan Dr. Kodi, kalau boleh ulas, saya tak berapa faham yang ni. Tak habis-habis betul. Competencies can be deep seated, dudukkan, or easily observed. Qualities of people, iaitu dalam bracket motivation, trait, etc. Betul. Apa tu Dr. Good. Apa itu? Apabila kita mentaksir orang, kalau dulu kita pakai QRSG. Questions, response, score, grade. Itu tak boleh nak taksir kompetensi. Tak boleh. Kompetensi kena ERRA. Environment, reaction, recognition dan acknowledgement. Maknanya kita kena letakkan seseorang tu dalam environment dan reactionnya itulah yang menggambarkan kompetensi. Kalaupun tidak pada environment sebenar, environment kita boleh create. Kita boleh create. Seolah-olah yang sebenar. Macam simulation lah. Betul. Macam orang naik ada simulasi kan. Betul. Kita letakkan seseorang dalam satu bilik, lepas tu tengok dari luar, kita panaskan bilik tu, orang tu apa-apa. Itu menggambarkan kompetensi. Bukan pengetahuannya, bukan tulis-tulis, tak apa yang dibuat tu. Itu sebab betul itu adalah kompetensi. So perkara-perkara itu rakan-rakan yang dikasihi, apabila kita berpindah pada pentaksiran kompetensi, jangan balik kepada QRSG saja. Yang di-observe bukan quantity tapi qualities. Betul. Or easily observe qualities of people. Betul. Di situ. Jadi yang dilihat apa dia? Motivasinya, dia punya traits-nya, dia punya character strength-nya. Apabila duduk dalam satu bilik macam ni Dr. Jamil, tiba-tiba panas. Apa yang Dr. Jamil buat? Buka baju. Satu buka baju. Satu keluar. Tapi satu lagi pergi kepada switch aircon. Hidupkan aircon. Itu kan menggambarkan kompetensi kan? Tapi untuk sampai kepada situ dia mesti tahu dulu kan? Tahu, faham dan boleh buat. Dan satu lagi dia bilang apa ni? All competencies can be measured and assessed. Itu kena ikat. Itu kena ikat. All competency can be measured and assessed. Itu kena ikat. Rakan-rakan yang dikasihi telah diklaim all over the world oleh orang yang pandai-pandai bahawa all competencies can be measured and assessed. So ada di antara kita yang punya, yang itu boleh taksir ke? Maknanya you go against the world. Sebab semua dia orang kata telah membuktikan, these are all they have done it by research, dan menunjukkan all competency can be measured and assessed. Dan kompetensi itu bukan hanya boleh diukur tapi boleh di-develop, boleh dibangunkan. Boleh dibangunkan. Kalau dia tidak boleh dibangun, habis macam mana kita nak membangun karakter Dr. Jamil? Sebab dia duduk di tengah-tengah. Dia duduk di tengah-tengah. Dan dibangunkan itu
dengan matlamat to create a high performance business, a high performance human capital. So dengan membangunkan kompetensi, you membangun apa sebenarnya? Manusia. Quality. Bangun quality. Itu yang kata quality education. Itu quality education. Bukan hanya kuantiti, bukan hanya ukuran-ukuran berapa A dan sebagainya. Jadi nanti dia punya pentaksirannya pun mestilah berbeza. Betul. Dia punya laporannya pun mesti berbeza. Kena bersedia untuk berubah dan berbeza. Kena bersedia untuk berubah dan kena berbeza. bersedia. Jadi tapi dan kita harap jangan dianggap dia sebagai beban lah nanti. Janganlah. Sebab nanti untuk membuat assessment itu dia tidak diberikan kepada guru semata-mata. Betul. Pada assessmentnya. Betul. Dan mungkin kita masih boleh lagi gunakan prinsip assess when they are ready. Satu, record accordingly. Dia kuncinya report when they are happy. Yes. Maknanya yang data tu adalah data dia. Dia yang mesti untuk melaporkan. Yes. Okey, rasanya nak lagi. Nampak ada lagi tu, tapi okeylah. Kita lihat ya apa yang 6.23 lah pula. Ini dah panjang dah. Dah panjang ya. Nanti tidur orang ni. Okey, saya rasa kita dah 1 jam ni. Cukuplah dulu good. So untuk ada apa-apa lagi lah Dr. Khori sebagai rumusan atau sebagai nanti kita akan lihatlah mungkin dalam yang akan datang, sebab kompetensi itu ada level of competencies-nya. Ada aras-aras kompetensi. Betul. Aras rendah, sedang, ada tinggi. Dan kita boleh katakan bila kita nak membangun, mentaksir, dia mesti ada taksonominya. Tapi taksonomi untuk kompetensi ni dia bukan taksonomi macam taksonomi belum itu. Bukan taksonomi kompetensi namanya. Betul. Bukan kalau belum itu taksonomi pengetahuan kan. Hierarki pengetahuan. Educational objective. Educational objective. Objektif pendidikan. Betul. Belum. Betul. Tetapi kompetensi ni kalau kita lihat literature, dia tidak boleh ada hierarki kompetensi mengikut kompleksiti. Kalau objektif, educational objektif itu ada hierarki kompleksitinya kan. Bukan saja betul. mudah kepada sukar, tapi kompleksiti, mana yang lebih kompleks, mana yang lebih kurang kompleks. Tapi dia kompetensi ini hanya ada level of kompetensinya. Tapi hierarki of kompetensi itu dia tidak ada. Tapi yang pentingnya kompetensi serta dekat ujungnya nanti ialah karakter. It is more on identification rather than differentiation. Ya, betul. Dan dia selalunya kalau kita nak membangun dan mentaksir, kalau selalunya untuk membangun mesti ada taksonomi kan, ada hierarki. Sebab kita mula daripada yang kecil, yang mudah, simple, naik sikit kompleks. Tapi dia kompetensi ini dia disandarkan kepada ilmu, pengetahuan, ilmu dan skill, kemahiran. Sebab ilmu tu ada dia punya taksonomi. Betul. Kemahiran juga ada taksonominya, sama nak gunakan solo atau nak gunakan Marzano atau nak gunakan apa pun tak apa. Tetapi untuk kompetensi ini nanti dia mesti dikaitkan dengan sebab tadi kan untuk mendapatkan kompetensi mesti ada ilmu dan kemahiran, knowledge dan sebagainya. Jadi di situ kita boleh melabelkan tahap-tahap kompetensi itu daripada yang rendah paling tinggi. Nanti mungkin kita boleh tapi dan ada lagi contoh-contoh seperti the 5 pillars of competency. Secara umum dia kata kompetensi ni ada 4 tiang. Satu ialah functional competency, yang kedua ialah technical competency, yang ketiga industry competency, yang keempat general atau business management project competency, dan yang kelima ialah human competency. Dia tidak meletakkan dia functional competency itu lebih simple, lebih mudah berbanding dengan human competency. Dia ceritakan tiang-tiang itu saja. Bahawa ke lima-lima itu sama pentingnya, tapi dia tidak disusun daripada
yang mudah kepada yang sukar ataupun daripada simple kepada kompleks. Tidak begitu. Betul. Jadi itu kalau kita nak membangun kompetensi, mungkin kita boleh rujuk kepada 5 pillars of competency ini. Jadi kita boleh, mungkin hari ini kita mengajar tentang functional competency. Mungkin besok kita ada technical competency ataupun boleh dicantumkan. Dan kalau kita nak melaporkan pun lebih mudah dibuat dengan 5 pilar itu, 5 tiang itu. Jadi itu mungkin kita cerita masalah lah, betul ya? InsyaAllah. Di hari ini saya rasa kita dan kita ada juga global competency framework. Mungkin kita boleh lihat European qualification framework supaya kita ni global lah, kita tak nak short sendiri saja. Kita kena merujuk peringkat antarabangsa dan sebagainya. Tapi saya rasa yang ini kita agak panjang ceritanya. Oh, panjang tu. Kita bertahun-tahun. Dan saya rasa ini boleh kita buat kita boleh workshop kan. Kita adakan tapi kita kena ada apalah. Betul. Ada workshop. Bila Dr. Jamil cerita tentang taksonomi. Ya, okey. So, bila kita balik kepada apa yang ditegaskan oleh Sanakib Alatas, bila kita bercerita tentang ukur-mengukur ni, kita jangan lari daripada 2 perkataan. Apa itu? Marotib dan darajat. Yes. So then, apabila kita nak melihat kompetensi, kita kena duduk bersama-sama and we address the issue of marotib and darajat untuk boleh kita meletakkan atau melabelkan atau melevelkan orang-orang tu dalam kompetensi tertentu. Dr. Ray, boleh tak kalau mungkinlah kita pun belum workshop kan, belum ada. Yang ini bukan kita berdua saja. Kita perlukan guru, perlukan kawan-kawan daripada universiti dan sebagainya. Mungkinlah yang bayangan saya mungkin salah, mungkin betul. Yang marotib itu yang kompetensi horizontal, yang horizontal, yang darajat itu yang vertikal. Betul. Mungkin betul. Dan gitu nanti kita akan balik kepada ilmu amal adab untuk lihat kompetensinya. Allah cantik Dr. Jamil. Ianya cantik untuk melihat kemenjadian manusia hingga kita boleh tarik dia sampai ke peringkat apa tadi? Bukan otak tetapi watak. Bukan otak saya tapi juga watak. Yes, betul. Lalu kita dengar yang menyebabkan seorang itu berjaya dalam apa sahaja bidang bukan otaknya saja. Oh ya. Wataknya memakan peran sangat penting. Kalau Dr. Jamil ada satu syarikat besar nak cari CEO. Ya. Tak nak, jangan cari otaknya saja. Ya, betul. Betul. Okeylah Dr. Jamil. Okey, saya rasa setakat itu saja. Saya rasa kita mula tadi dengan 2 pertanyaan. Pertama, are we okay? Yang kedua, apa yang kita harus buat untuk a better tomorrow? So rasanya dari perbincangan kita, kalau kita tengok semula pendidikan kita, mendidik anak-anak kita, mendidik anak cucu kita untuk masa depan, kalau kita semak-semak tak berapa okey Dr. Jamil, bersedialah untuk membuat perubahan-perubahan so that we can have a better tomorrow. Kita harap esok kita lebih baik daripada hari ini dalam mendidik anak-anak kita. So, harap perbincangan kita tentang 2 perkara yang kita cuba nak bawa. 1, pendidikan quality dan 2, pentaksiran kompetensi. Bahasa Inggerisnya apa? Quality education and competitive assessment. Tapi ini tak berakhir di sini Dr. Jamil, banyak lagi lah. Banyak lagi. Okay, mudah-mudahan lah. Apatah lagi kalau boleh kita bengkelkan, saya seronok sangat tu. Kita perlukan pandangan yang lebih banyak lagi lah. Betul. Saya rasa betul. Setakat itu saja pertemuan kita dalam episod 632 ni dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Saya Jamil Admin dan saya Qadori Ahmad. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.